Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Syifa Muhammad Sakir selaku pengurus khusus CKE 414 Ekonomi Malaysia. Kami amat berbesar hati dapat menyiapkan tugasan tambahan ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fazli bin Jami'an dan bersama-sama rakan saya yang hebat Encik Muhammad Farhan bin Razain telah diberi kepercayaan oleh Dr. Nuri Syifa untuk membuat pandangan berhubung tajuk dasar pembangunan nasional. Mari kita lihat latar belakang dasar pembangunan nasional. Seperti yang kita maklum, dasar ekonomi baru DEB berakhir pada tahun 1990. Ia digantikan dengan dasar pembangunan nasional DPN. DPN sebenarnya adalah DEB dalam bentuk yang baru, iaitu ia telah digubal dengan iktibar DEB. Ia digantikan kerana kejayaan berterusan yang diterima oleh negara. Namun, beberapa penambahbaikan diperlukan agar kejayaan diterima secara menyeluruh dapat dicapai. Pembentukan dasar ini mengambil kira keperluan perubahan semasa negara dan pergolakan global UMNO. DPN ini telah dirancangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, iaitu pada tarikh 13 Jun 1991. DPN dilaksanakan dalam tempoh rangka rancangan jangka panjang kedua RRJP2 iaitu bermula tahun 1991 sehingga tahun 2000. Bagi tempoh 10 tahun sahaja, ia merupakan 1/3 daripada wawasan 2020. Falsafah DPN menjadi teras rangka rancangan jangka panjang kedua di mana ia juga merupakan langkah permulaan bagi menuju wawasan 2020 yang menandakan bermulanya satu lagi era baru di dalam usaha untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Terdapat 4 matlamat utama dalam DPN. Berikut adalah merupakan matlamat utama dasar pembangunan nasional DPN. Matlamat yang pertama adalah untuk mewujudkan perpaduan negara yang menjadi asas kestabilan sosial dan politik serta mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. Matlamat yang kedua pula mencapai taraf sebuah negara maju dalam semua segi iaitu sosial, nilai etika, moral, kestabilan politik, kualiti hidup, kecekapan pentadbiran kerajaan dan kecemerlangan ekonomi. Matlamat yang ketiga adalah penglibatan sektor swasta juga ditingkatkan bagi membantu proses penyusunan semula masyarakat melalui pewujudan peluang-peluang yang lebih luas supaya sektor ini boleh berkembang. Tumpuan DPN ini juga diberikan kepada pembangunan sumber manusia sebagai asas penting dalam mencapai matlamat pertumbuhan dengan pengagihan yang saksama. Bagi meneruskan pembentangan ini, saya serahkan pada Encik Muhammad Farhan bagi menerangkan strategi DPN dan kejayaan yang telah dicapai kepada Malaysia amnya menerusi dasar ini. Terima kasih Fazli. Strategi Dasar Pembangunan Nasional. Dasar Pembangunan Nasional terus mengamalkan strategi asas dasar ekonomi baru untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat bagi memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum, sekaligus menyumbang ke arah mengukuhkan perpaduan negara. Dasar Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan satu corak pembangunan yang lebih seimbang yang merangkumi aspek-aspek kritikal seperti berikut. Pertama, mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. Kedua, memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor-sektor utama ekonomi dan pertumbuhan yang saksama. Ketiga, mengurangkan dan menghapuskan keadaan dan suasana sosial dan ekonomi yang tidak seimbang. Menggalakkan perkongsian yang adil dan saksama supaya faedah yang diperolehi daripada pembangunan negara dapat dinikmati bersama oleh semua rakyat Malaysia. Keempat, menggalakkan dan memperkukuhkan integrasi nasional menerusi pengurangan jurang pembangunan ekonomi di antara negeri dan antara kawasan bandar dan luar bandar. Kelima, membangunkan sebuah masyarakat yang maju di mana semua rakyat menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi di samping memiliki nilai-nilai sosial dan kerohanian serta
perasaan cintakan negara. Keenam, memajukan pembangunan sumber manusia dan mewujudkan tenaga kerja yang berdisiplin dan produktif serta meningkatkan kemahiran yang perlu bagi menghadapi cabaran dalam pembangunan industri menerusi satu budaya kecemerlangan tanpa menjejaskan matlamat penyusunan semula masyarakat. Ketujuh, menjadikan sains dan teknologi sebagai teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosioekonomi di samping menggalakkan budaya sains dan teknologi sebagai proses pembangunan ekonomi perindustrian moden. Yang terakhir, memastikan bahawa dalam usaha mencapai pembangunan ekonomi, pemerhatian yang sewajarnya perlu diberikan kepada perlindungan alam sekitar dan ekologi dalam jangka masa panjang untuk memastikan pembangunan negara dan penjagaan alam sekitar dapat dikekalkan secara berterusan. Matlamat pembangunan yang seimbang yang telah digariskan adalah berdasarkan pertimbangan yang berikut. Pertama, prinsip pertumbuhan dengan pengagihan adalah penting bagi memastikan agihan kekayaan negara adalah adil dan saksama. Pembangunan masyarakat yang seimbang adalah penting bagi memastikan kestabilan politik dan sosial yang berpanjangan. Pembentukan sebuah masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai moral dan etika yang tinggi di samping memiliki sikap positif untuk mewujudkan masyarakat yang positif, bertanggungjawab dan penyayang. Pengurusan yang cermat ke atas sumber-sumber semula jadi dan ekologi serta pemeliharaan keindahan alam sekitar yang bersih bagi meningkatkan kualiti hidup generasi hari ini dan akan datang. Dasar pembangunan nasional telah mencapai beberapa kejayaan dalam pelaksanaannya, iaitu pertama, hasil pencapaian yang berkualiti dan berkekalan. Dalam proses ini, penekanan telah diberikan kepada aspek-aspek pendidikan dan latihan, terutamanya dalam pembangunan sumber manusia pada peringkat pelaksanaannya. Kedua, persaingan dalam pasaran antarabangsa. Dalam menghadapi saingan di peringkat global, Malaysia telah meningkatkan daya tarikan pelabur dan usahawan asing supaya mereka dapat memperluaskan aktiviti pelaburan mereka di negara ini. Bagi mengatasi masalah halangan dan perlindungan perdagangan antarabangsa yang semakin meningkat, Malaysia telah mengamalkan dasar yang liberal. Dasar ini telah menggalakkan sektor swasta supaya lebih bersedia untuk berhadapan dengan sebarang risiko. Pengeksport pula digalakkan untuk mengurangkan pergantungan terhadap sistem keutamaan am. Ketiga, menetapkan wawasan 2020. Matlamat kerajaan menjelang tahun 2020 ialah Malaysia akan muncul sebagai sebuah negara maju sepenuhnya. Oleh itu, penyertaan yang aktif oleh semua warga dan kumpulan etnik dalam pembangunan negara amat penting sekali. Pelaksanaan strategi ini melibatkan serompang dua mata, iaitu dasar pembangunan negara terus digalakkan meneruskan penggemilangan sumber-sumber negara dan menggunakan kepakaran berpotensi masyarakat majmuk bagi membina ekonomi yang mantap dan berdaya tahan, yang mampu menghadapi cabaran-cabaran ekonomi dunia. Di samping pelaksanaan program yang tersebut, Dasar Pembangunan Nasional juga telah memainkan peranan penting untuk menggalakkan penyertaan secara meluas kaum Bumiputera dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan. Perhatian yang khusus telah ditumpukan kepada penyertaan Bumiputera dalam industri kecil dan sederhana IKS menerusi program subkontrak dan franchise. Usaha sama aktif antara golongan Bumiputera
dan bukan Bumiputera telah diberi galakan bagi membolehkan syarikat Bumiputera meningkatkan prospek perniagaan mereka. Syarikat-syarikat Bumiputera juga telah didedahkan kepada teknologi terbaru di samping menyalurkan kemudahan modal, maklumat pasaran dan hubungan dengan pasaran antarabangsa. Ini terus meningkatkan lagi daya saing usahawan Bumiputera dalam perniagaan moden secara globalisasi. Penswastaan telah digunakan sebagai satu kaedah bagi mempercepatkan dan memperluaskan penyertaan Bumiputera dalam sektor swasta serta pencapaian matlamat penyusunan semula modal saham. Berkaitan dengan strategi penyusunan semula hak milik dan pengawalan dalam sektor syarikat, Dasar Pembangunan Nasional tidak menetapkan sasaran secara kuantitatif yang khusus. Langkah-langkah telah diambil untuk melengkapkan Bumiputera dengan kemahiran yang secukupnya bagi menguruskan perniagaan yang lebih cekap dan cemerlang, iaitu agensi-agensi amanah dan perbadanan awam telah dipertanggungjawabkan untuk merancang dan menyelaraskan tindakan mereka dengan lebih berkesan terutamanya dalam mengumpul harta-harta baru dan membeli kepentingan tertentu bagi pihak Bumiputera. Permodalan nasional berhad telah diperkukuhkan lagi dengan kewujudan amanah saham bahawasan Bumiputera yang diwujudkan yang merupakan sebahagian daripada strategi PNB ke arah usaha untuk mengukuhkan tabungan Bumiputera sepanjang tempoh pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional yang berakhir pada penghujung tahun 2000. Kesimpulan secara amnya, Dasar Pembangunan Nasional telah bergantung sepenuhnya antara kerjasama awam dan sektor swasta agar dapat mengambil daya usaha yang gigih supaya dapat dilaksanakan dan terus mencapai objektif sosioekonomi negara. Sokongan dan bantuan telah diberikan oleh sektor awam menerusi usaha-usaha memperbaiki pertumbuhan dan penyediaan infrastruktur fizikal ke arah pendekatan strategi ekonomi, iaitu pertama, pengagihan tumpuan terhadap pembasmian kemiskinan di kalangan golongan termiskin di samping mengurangkan kemiskinan relatif. Kedua, kewujudan guna tenaga penuh dan pembangunan pesat sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Yang ketiga, meningkatkan penyertaan sektor swasta dalam proses penyusunan semula masyarakat dan membuka peluang yang lebih luas lagi bagi sektor berkenaan. Dan yang terakhir, tumpuan telah diberikan kepada pembangunan sumber manusia untuk pencapaian matlamat pertumbuhan dan pengagihan yang seimbang. Sekian pembentangan dari kami berkaitan Dasar Pembangunan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.